Bab tentang sembahyang diiqamatkan, yakni untuknya dan imam belum lagi datang, belum lagi sampai, ataupun padahal imam belum lagi sampai, yang tazirunahu qu'udan, mereka hendaklah menunggunya sambil duduk. Diriwayatkan dari Abi Qatadah dari Nabi SAW, baginda bersabda, apabila diiqamatkan untuk sembahyang, fala taqumu, maka jangan kamu berdiri selagi kamu tidak nampak aku, yakni sehingga kamu nampak aku, ataupun selagi kamu tidak nampak aku. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini telah diriwayatkan oleh Ayyub dan Hajjaj As-Sawaf daripada Yahya. Hisham Ad-Dastawai berkata, Yahya telah menulis kepada saya, yakni riwayat ini kepada saya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muawiyah bin Salam dan Ali bin Al-Mubarak daripada Yahya. Mereka berdua dalam riwayatnya menyebutkan, hatta tarawni wa alaikumus sakinah, sehingga kamu nampak aku dan kamu dalam keadaan tenang. Hendaklah kamu berada dalam keadaan tenang. Ataupun sambung yang tadi, selagi kamu tidak nampak aku, dan hendaklah kamu bertenang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Yahya dengan isnadnya seperti riwayat yang tersebut sebelum ini. Qala, dia berkata, yang Nabi SAW berkata, yang mengikut riwayat ini, hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah keluar, ataupun selagi kamu tak nampak aku telah keluar. Abu Daud berkata, lam yadhkur qad kharajtu illa Ma'mar, tidak ada yang menyebutkan qad kharajtu kecuali Ma'mar. Ibnu Uyainah telah meriwayatkannya dari Ma'mar, tetapi beliau tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya qad kharajtu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa anna salataka kanat tuqam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sembahyang diiqamatkan untuknya, diiqamatkan, yang sembahyang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Fa ya'khudhun nas maqamahum, maka orang ramai mengambil tempat mereka, yakni masing-masing, sebelum baginda mengambil tempatnya. Seterusnya riwayat daripada Humaid, beliau berkata, saya telah bertanya Thabit Al-Bunani berhubung dengan seseorang yang bercakap-cakap selepas diiqamatkan untuk sembahyang. Dia meriwayatkan kepada saya dari Anas, katanya pernah diiqamatkan untuk sembahyang, lalu ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu telah membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan daripada meneruskan sembahyang ba'dama uqimatis salah, setelah diiqamatkan untuk sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Kahmas, beliau berkata, kami telah berdiri untuk bersembahyang di Mina. Pada ketika itu imam belum keluar lagi. Sebahagian daripada kami telah duduk, maka berkata kepada saya, maka seorang syekh daripada penduduk Kufah telah berkata kepada saya, apakah yang membuatkan engkau duduk? Qultu, saya berkata, Ibnu Buraidah berkata, inilah Samud. Faqala li asy-syekh, syekh itu pun berkata kepadaku, haddatsani Abdurrahman bin Ausajah. Abdurrahman bin Ausajah telah meriwayatkan kepada saya dari Bara bin Azib. Beliau berkata, kami selalu berdiri lama dalam saf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda bertakbir. Qala, Abdurrahman bin Ausajah berkata, wa qala, dan baginda bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada dalam saf yang pertama.
ataupun bersembahyang dalam saf yang pertama. Tidak ada satu pun langkah yang lebih disukai Allah daripada langkah seseorang untuk sampai kepada saf. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, sembahyang telah diiqamatkan untuk sembahyang. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap di satu penjuru masjid. Baginda tidak bangkit ataupun tidak pergi bersembahyang kecuali setelah orang-orang tidur, kecuali setelah orang-orang yang sebahagian daripada orang yang ada itu tidur. Diriwayatkan dari Salim bin Nadhr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diiqamatkan untuk sembahyang di masjid, kalau baginda nampak mereka itu sedikit, baginda akan duduk, tidak bersembahyang, yakni tidak terus bersembahyang. Dan kalau baginda nampak mereka itu sudah terkumpul ramai, salla, baginda akan bersembahyang. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Az-Zuraqi, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mithla dhalika, sama seperti lafaz riwayat yang tersebut sebelum ini. Baik, kita tengok semula tajuk yang kita baca ni. Ini bab tentang iqamat untuk sembahyang. Lepas tu imam tidak datang lagi. Bagaimana sepatutnya? Adakah mereka menunggu makmum tu menunggu imam dalam keadaan berdiri atau duduk? Imam Abu Daud menceritakan di sini iaitu kena duduk. Itulah yang sebaik-baiknya. Walaupun dalam riwayat ada riwayat yang kita telah baca tadi dan telah terjemahkan, ada menunjukkan sahabat-sahabat ni berdiri lama. Berdiri lama. Tetapi yang terlebih baiknya iaitu tunggu imam itu dalam keadaan duduk. Imam Abu Daud juga nak mengisyaratkan kepada kita kepada khilaf yang berlaku di antara ulama berhubung dengan berdiri untuk sembahyang itu, pada ketika iqamat, pada ketika mana abdi. Baik, sebelum itu kita tengok dari segi isnad dia ni. Lepas pada dia mari riwayat ni kan, wa hakadha, dia kata demikianlah Ayyub dan Hajjaj As-Sawaf telah meriwayatkan hadis ini, yang ini daripada Yahya, yang ini seperti mana Aban telah meriwayatkan daripada Yahya. Yahya itu maksudnya Yahya bin Abi Kathir. Begitu juga dua orang lagi, iaitu Ayyub dan Hajjaj As-Sawaf. Mereka ini meriwayat serupa dengan Aban juga, yang daripada Yahya dengan menyebutkan lafaz an ataupun secara an-anah. Itu maksud Imam Abu Daud kata ni, wa hakadha rawahu Ayyub wa Hajjaj As-Sawaf an Yahya. Mana an Yahya, seperti Aban sebelum ni kan, Aban meriwayatkan an Yahya, yakni mereka semua meriwayatkan daripada Yahya secara an-anah. Itu sah. Yang kedua, Hisham Ad-Dastawai berkata, ini pun anak murid kepada Yahya juga. Dia kata Yahya telah menuliskan kepada saya riwayat ini, yakni saya tidak meriwayatkan daripada dia secara tahdits, ataupun dia tidak meriwayatkan kepada saya secara tahdits, secara ikhbar. Saya tidak terima riwayat ini secara ikhbar ataupun tahdits ataupun sama', tetapi dia
tulis. Maknanya tahammul saya daripada dia tu dalam bentuk mukatabah, dalam bentuk mukatabah. Mana kedudukannya juga mana tidak kuat sangat lah, tidak kuat sangat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Muawiyah bin Salam dan Ali bin Al-Mubarak, dua orang ni juga telah meriwayatkan daripada Yahya. Yahya tadi lah juga. Tapi dua orang ni, Muawiyah bin Salam dengan Ali bin Al-Mubarak ni, dalam riwayat dia ada sebut hatta tarawni wa alaikumus sakinah. Tadi kan riwayat itu fala taqumu hatta tarawni, sekat tu je riwayat Aban. Begitu juga riwayat Ayub dan riwayat Hajjaj As-Sawaf, riwayat Hisham Ad-Dastawai pun lagu tu juga, sekat tu je. Dalam riwayat dua orang ni ada tambahan wa alaikumus sakinah, dalam keadaan kamu tenang ataupun hendaklah kamu bertenang. Ada tambahan ni. Mana beza tu? Dalam riwayat yang seterusnya tu, Ma'mar meriwayatkan daripada Yahya. Dia juga meriwayatkan secara an-anah an Yahya bi isnadihi, dengan isnad mislahu, dengan isnadnya, yakni isnad Yahya, yakni isnad Yahya hak sebelum pada ni lah. Yahya lepas pada dia ambil daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah bin Abi Qatadah ambil daripada ayah dia ambil daripada Nabi SAW. Itu makna bi isnadihi, dengan isnad Yahya. Mislahu serupa lafaz dengan hak sebelum ni, tapi dia beza dia kata hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah keluar. Itu beza. Jadi hatta tarawni wa alaikumus sakinah, hak riwayat dua orang tadi, Muawiyah bin Salam dan Ali bin Mubarak, wa alaikumus sakinah. Hak ni tidak, riwayat Ma'mar daripada Yahya hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah keluar, barulah kamu bangun. Lepas tu Imam Abu Daud komen, dia kata tidak ada yang menyebutkan qad kharajtu ni dalam riwayat ni selain daripada Ma'mar. Selain daripada Ma'mar, orang lain tak ada sebut qad kharajtu. Ma'mar seorang. Ibnu Uyainah, yang di Sufyan bin Uyainah, juga telah meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar, tetapi tidak pula disebutkan dalam riwayat itu qad kharajtu. Hak Isa ni, Isa bin Yunus meriwayatkan daripada Ma'mar, hak tu hak ada qad kharajtu. Adapun hak Sufyan bin Uyainah riwayatkan daripada Ma'mar, tidak ada pula dia sebutkan qad kharajtu dalam riwayatnya. Itu dia nak ayat. Dari segi Imam Abu Daud sini dia nak ayat ke dia? Satunya perbezaan sanad. Dari segi sanad ada yang meriwayatkan daripada Yahya itu secara an-anah, dan ada juga yang meriwayatkan daripada beliau secara mukatabah. Itu dari segi sanad. Dari segi isi dia, matan dia pula berbeza juga riwayat ini. Ada yang menyebutkan fala taqumu hatta tarawni, hak itulah hak paling banyak. Ada yang menyebutkan hatta tarawni wa alaikumus sakinah, dan hatta tarawni wa qad kharajtu. Itu ada beza tu. Tiga bentuk. Mana dari segi mata dia tu berbeza. Itu dari segi isi dia. Apa maksud hadis ini? Adakah apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, jangan kamu berdiri sehingga kamu nampak aku? Kalau kita perhati dalam banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, Bilal ataupun muadzin Nabi SAW tidak akan iqamat selagi dia tidak nampak Nabi SAW. Dia tu sendiri tidak iqamat, bukan orang lain. Orang lain tak nampak tu, orang lain tak nampak. Adakah dia nampak? Adakah dia nampak Nabi SAW baru dia qamat, ataupun dia tak nampak lagi Nabi SAW dia qamat dah? Seolah-olahnya kalau sekali kita tengok sini, apabila diiqamatkan untuk sembahyang, katakanlah Bilal dia iqamatkan untuk sembahyang, dia tak nampak Nabi SAW. Serupa dengan orang lain jugalah, tak nampak lagi Nabi SAW keluar tu. Jadi maknanya boleh jugalah iqamat tu sebelum nampak Nabi SAW, kira-kiranya.
Jadi apa makna iqamat sebelum nampak Nabi SAW? Dah kalau orang lain tak nampak, sepatutnya Bilal ataupun muazzin Nabi SAW tu, bila dia tak nampak Nabi SAW, dia tak usah qamat lagi lah. Adapun kalau sudah qamat ni kan, nanti perbincangan akan datang, dia akan sebut ada yang mengatakan bila qamat tu hayya ala solah, dia kata. Ada yang mengatakan qad qamatis solah, mana kena berdiri dah. Ada yang menyebutkan dalam riwayat-riwayat mula-mula lagi bila nampak Nabi SAW keluar tu, ketika mula-mula qamat lagi, semua sudah berdiri dah dalam saf, semua sudah berdiri. Tapi kalau hak ni selagi tak nampak aku tak usah berdiri, bila nampak baru berdiri. Sama ada selesai dah qamat dah, selesai dah pun tidak berdiri lagi, ataupun tidak selesai lagi, selagi tak nampak aku tak usah berdiri. Tu ada beberapa perkara, banyak perkara tu. Nampak macam bercanggah dengan riwayat yang lain. Jadi percanggahan itu boleh kita kata ditaufikkan ataupun dikompromikan. Misalnya ni dalam kitab ni boleh kita tengok pada muka surat 115. Syarih ni dia petik daripada Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia. Hafiz Ibn Hajar pula dia petik Qurtubi pula. Qurtubi kata, dia kata, Hafiz Ibn Hajar kata, zahir hadis ini, mengikut zahirnya seperti yang ana huraikan ni lah, sembahyang ini diiqamatkan untuk sembahyang itu sebelum Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Maknanya Bilal pun tak nampak lagi, orang lain pun tak nampak. Dan ini bercanggah dengan hadis Jabir bin Samurah, iaitu Bilal tidak akan iqamat selagi Nabi SAW tidak keluar, yakni daripada rumah dia. Akhrajahu Muslim. Dalam Muslim ada menyebutkan hadis, bila dia tidak akan qamat kalau selagi Nabi SAW tidak keluar. Jadi apa makna hadis ni? Zahir hadis ni menunjukkan dia qamat sebelum Nabi SAW keluar. Sebab apa? Orang lain tak nampak, pas dia pun mana nampaknya? Muka dia seperti dengan orang lain juga tak nampak. Kalau orang lain tak nampak, dia pun tak nampak lah juga. Nampak bercanggah tu hadis itu. Wa yujma'u bainahuma, boleh dijamakkan kedua hadis ini, boleh dipakai kedua dengan mengatakan Bilal dia perhati keluar Nabi SAW. Sebaik saja dia kata dia nampak Nabi SAW tu keluar, tu dia iqamat sebelum orang lain nampak. Sebab dia memang duduk perhati. Orang lain tu hak masing-masing lah, duduk jauh ke. Dia ni muka dia Bilal, muazzin, dia duduk perhati Nabi, duduk tunggu sebelum orang lain nampak. Bila mereka nampak Nabi SAW baru berdiri. Nabi SAW tidak berdiri di tempat dia tu, melainkan setelah semuanya berada dalam saf masing-masing. Maknanya masing-masing mengambil tempat tu, mengambil duduk dalam saf tu, berdiri dalam saf tu, cepatlah, dalam keadaan yang cepat, segera. Tapi tak ada pula disebutkan dengan jelas masa mana mereka berdiri tu. Masih lagi tak selesai lagi. Di sini kalau berdasarkan hadis ni saja tak selesai lagi. Ketika Tok Bilal ataupun muazzin tu kata gapo, perkataan mana, baru mereka berdiri. Adakah bergantung pada perkataan muazzin ataupun bergantung pada nampak imam? Hak zahirnya sini nampak imam. Walaupun muazzin tu habis dah qamat pun, kalau selagi tak nampak jangan berdiri. Itulah hak zahir. Jadi kalau kita nak kira dari segi mafhum dia, kalau nampak imam bolehlah berdiri, walaupun tidak qamat lagi. Tetapi kalau nak tengok zahir dia ni, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maknanya qamat dah lah, bukan tak qamat lagi tu tak termasuk tu. Hak termasuknya apabila sudah qamat. Tapi makna sudah qamat tu selesai qamat ke tak qamat ke tidak jelas masa mana. Tidak dikaitkan dengan qamat ataupun perkataan-perkataan qamat yang tertentu, tidak. Tetapi dikaitkan berdiri itu dengan nampak Nabi SAW. Setakat tu hak ada dalam hadis ini. Jadi hak nak ambil maksud hak lain ketika mana tu kena tengok hak lain, tak boleh tengok ni.
Apa yang Nabi SAW tak sewi berdiri ni, dia takut mungkin ada apa-apa perkara yang menghalang dia daripada keluar, jadi orang duduk berdiri lama. Jadi menyusahkan orang lah, menyusahkan orang dan memenatkan orang. Itu satu. Yang kedua, takut-takut jadi nampak macam membesarkan diri dia pula. Tak sih we nampak bentuk itu. Kita nak ibadat ni tak sih lah we nampak macam hormat kepada imam pula. Seperti mana kita duduk tunggu orang besar ke atau siapa-siapa kemari duduk caca lama gitu. Tak sih lah we jadi gitu. Sebab itu dia tak dia larang diri itu. Maknanya betul-betul diri itu untuk sembahyang, untuk ikut imam, bukan kerana imam itu. Bukan kerana imam itu. Tidak. Kerana diri imam itu, tapi kerana nak sembahyang. Itu tujuan ya dia larang tu. Namun ada juga ketika sahabat-sahabat ni berdiri lama. Berdiri lama sebab dia ingat Nabi SAW dah nak sembahyang dah. Seperti dalam riwayat kemudian tadi kita baca ada sesuatu sebab, maka berdiri lama. Dia ingat Nabi SAW dah nak sembahyang dah, tiba-tiba mari orang kecek tu, jadi lama lah. Ada hak tu jarang-jarang. Dalam keadaan umum tidak disuruh diri lagu tu. Ataupun dia baru ingat dia berhadas ke, ataupun dia tertekan dengan hadas ke, nak buang air kalau kita kata, sudah keluar. Ada juga dalam hadis dia sudah keluar, duduk dah tempat sembahyang, tiba-tiba masuk. Begini adalah keadaan tu, kira-kiranya adalah yang berdiri, dan itu bukan hak biasa. Adapun hak biasa, hak tadilah mengikut hadis tadi. Soal masa mana nak berdiri makmum tu, apabila muazzin tu qamat, masa mana? Situ ada khilaf. Dan khilaf ini berpunca daripada hadis-hadis juga. Berpunca daripada hadis-hadis juga. Jadi kalau hak khilaf lagu ni, walaupun bezalah kita nampak tak serupa, tak apa. Memang boleh lagi khilaf waktu tu. Tak serupa pun tak apa. Imam Malik dan jumhur ulama mengatakan tidak ada hak yang tertentu, masa yang khusus yang mesti seseorang itu terikat untuk berdiri itu. Tidak ada ketentuan yang khusus lah, yang tetap, tidak ada. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan elok makmum ni, orang yang nak sembahyang tu, dia berdiri, berada di dalam saf masing-masing apabila muazzin mula qamat. Bila mula qamat tu, boleh dah nak berdiri tu. Boleh dah nak berdiri. Sebab kira-kira hak nampak imam ataupun jaga imam keluar, imam duduk di tempat dia tu, muazzin. Ada pun orang lain, dia tengok kepada muazzin itu. Kalau tak nampak imam lah. Kalau nampak imam, tengok imam. Dan panduan hak utamanya iaitu pada iqamat itu. Bila muazzin itu qamat, sama ada di permulaan qamat nak bangun lalu pun tak apa, ataupun kemudian lagi, tidak ada ketentuan. Yang ni sebagai ketetapan, tak ada. Daripada mula dia qamat tu boleh dah, ataupun kalau nak berdiri sebelum pada tu lagi, bukan sebagai satu ketetapan. Sebelum muazzin tu qamat lagi, dia nak berdiri dah, pun tak apa juga. Asalkan jangan jadi sebagai satu ketetapan. Jangan jadi sebagai satu ketetapan. Walau bagaimanapun kebanyakan ulama mengatakan boleh berdiri, iaitu apabila muazzin iqamah. Ini dia petik. Anas radhiyallahu anhu, dia berdiri bila muazzin kata qad qamatis salah. Ini berdasarkan asar ni, asar. Dan imam bertakbir. Lepas pada tu imam bertakbir. Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, bila muazzin kata Allahu akbar, wajib al-qiyam, wajib diri. Pada ketika tu wajib diri. Mana kalau sebelum tu nak berdiri tak apa, tapi bila kata Allahu akbar, muazzin tu kata Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, tu wajib nak berdiri. Itu mengikut pendapat mereka. Dan bila muazzin kata hayya 'ala salah, saf tu kena betul berlaku dah. Kena betul berlaku dah.
Dan bila muazzin kata la ilaha illallah, imam takbir dah. La ilaha illallah, takbir lepas tu selalu. Ini mengikut pendapat mereka. Kebanyakan ulama mengatakan imam tidak bertakbir kecuali setelah muazzin itu selesai daripada iqamah, baru imam itu bertakbir. Dalam musannaf disebutkan Hisham bin Urwah tidak suka bangun sehingga muazzin itu kata qad qamatis salah. Bila kata qad qamatis salah baru dia bangun. Sebab apa? Takut jadi bercanggah dengan hak Nabi SAW kata tadilah, jangan bangun selagi tak nampak aku. Jangan bangun. Jadi bangun tu ketika mana nak bangun? Bila muazzin tu kata qad qamatis salah. Diriwayatkan dari Yahya bin Wathab, apabila muazzin selesai kabbara, imam takbir. Ibrahim pula kata bila imam muazzin tu kata qad qamatis salah, kabbara, selalu tak ada habis lagi qamat. Bila muazzin kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, selalu dah tu iman. Mazhab Syafi'i dan satu golongan mengatakan elok seseorang itu tidak bangun sehingga muazzin selesai daripada iqamah. Dan inilah juga pendapat Abu Yusuf. Diriwayatkan daripada Malik, iaitu sunnah untuk mula bersembahyang itu iaitu selesai iqamat. Dan setelah mana betul dah saf tu. Imam Ahmad pula kata, kalau muazzin berkata, bila muazzin berkata qad qamatis salah, yaqumu, berdiri. Kebanyakannya kalau kita perhati sini, bila kata qad qamatis salah, diri makmum tu. Hak mana duduk je lah, hak mana duduk. Zufar berkata, idza qala al muazzin qad qamatis salah marratan qamu. Bila dia kata sekali hak tu, diri belakang. Bila dia kata yang kedua, qad qamatis salah yang kedua, kayak cepat kayak qamat tu. Iftatahu, start selalu. Start apa dia? Start semaya lah. Ini Zufar. Abu Hanifah dan Muhammad berkata mereka berdiri dalam saf apabila muazzin kata hayya 'alas salah. Bila kata hayya 'alas salah tu berdiri. Bila muazzin kata qad qamatis salah, imam takbir lah. Imam takbir lah. Sebab apa? Sebab imam itu adalah amin dalam permulaan. Dan muazzin telah menceritakan qad qamatis salah, semaya bangun dah, semaya berdiri dah. Semaya berdiri bukti mana? Bila tu imam kata Allahu akbar lah, itulah buktinya bahawa semaya tu jadi sungguh. Kalau qad qamatis salah tu tak lagi, apa makna qad qamatis salahnya? Semaya berdiri dah. Berdiri dah tu makna bila kata qad qamatis salah tu, mana dia menjunjung perintah. Menjunjung perintah apabila dia kata Allahu akbar selalu. Dia mengikut mereka ni. Jadi makna sebagai mentasdikkan seruan qad qamatis salah itulah. Begitulah. Jadi makna ada beberapa pendapat tu, kebanyakannya kita tengok sini bila qad qamatis salah tu berdiri. Hak lebih moleknya habis dulu qamat tu. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang mengatakan tak habis lagi qamat tu, imam takbir lalu. Qad qamatis salah yang kedua tu takbir, makmum pun takbir. Jadi makna bila lah ngesuk sekali, ngesuk pun moga dia kata cepat kan. Jadi kira dah jugalah. Kalau mengikut pendapat ni, kira-kiranya bila tu ngesuk sekali, maknanya takbir sekali dengan tu imam. Orang lain ketika tu. Sebab itulah kalau kita tengok kan, kita pergi keluar negeri, mana pada pakai mazhab ni memang cepat, tak ada habis ni qamat, tak ada habis. Dah kalau qamat solat tu Allahu akbar sah. Di mana nak ada doa gapo selepas tu tak ada. Dan doa ni kan selepas azan tu, selepas qamat tu tak ada. Ada dalam setengah-setengah kitab fiqh, dia qiyas, dia berdasarkan qiyas, bukan berdasarkan sunnah dalam hadis yang terang sebut tak ada. Sebab apa mereka pakai qamat ni, kadang-kadang dalam hadis dia sebut sebagai azan.
Jadi bila hak lepas azan tu kan disebutkan doa, tak ada sesiapa yang doa tu selepas azan. Hak tu maksud azan yang pertama tu, bukan selepas qamat. Selepas qamat ni tak ada satu pun riwayat yang sahih, yang terang. Tak ada. Kecuali mereka kias dengan hak tadilah. Sebab itulah ada dalam mazhab Syafi'i lah terutama, dia doa lagi. Selepas pada tu doa tu serupa dengan hak tu juga. Serupa dengan hak selepas azan itu. Tapi itu tidak berdasarkan sunnah, berdasarkan qiyas, berdasarkan qiyas. Dalam riwayat seterusnya, riwayat daripada Ma'mar tadi, Imam Abu Daud kata tidak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Yahya selain daripada Ma'mar yang menyebutkan qad kharajtu, yakni hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kamu nampak aku telah keluar. Tak ada orang lain kata. Ibnu Uyainah meriwayatkan daripada Ma'mar, dia kata tak ada pula sebut qad kharajtu tu. Maknanya kira-kira mungkin ini waham ni, kekeliruan ini mungkin telah berlaku pada Isa, bawah daripada Ma'mar itu. Sebabnya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan daripada Ma'mar tu juga tak ada pun sebut qad kharajtu. Kalau kita nak dia ada dua kemungkinan mengikut ilmu hadis ni. Satunya Yahya itu meriwayatkan kepada Ma'mar dengan dua cara. Satunya dengan ada menyebutkan qad kharajtu, satu lagi dengan tidak ada menyebutkan qad kharajtu. Ada sebutkan qad kharajtu tu, Ma'mar riwayatkan kepada Isa. Ketika dia meriwayatkan kepada Sufyan bin Uyainah, dia tak ada sebut qad kharajtu. Maknanya Yahya telah meriwayatkan dengan kedua-dua lafaz itu. Itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ini dengan kita tidak mengatakan telah berlaku kekeliruan kepada mana-mana perawi. Tak ada berlaku kekeliruan. Semuanya betul. Semuanya meriwayat mengikut apa yang masing-masing dengar. Dia ni dengar lagu tu, dia riwayat tu. Sufyan dengar tak ada sebut qad kharajtu, dia pun riwayat. Tidak ada. Bukan makna keliru. Tidak ada keliru. Sebab seseorang perawi itu kadang-kadang dia ada melakukan ringkas. Dia ada melakukan tindakan merengkaskan riwayat itu. Hak dulu dia riwayat qad kharajtu, lepas tu dia tidak riwayatkan. Ada kadang-kadang lagu tu. Ini orang panggil tasarruf perawi. Tasarruf perawi. Ada kalanya dia sengaja, ada kalanya dia terlupa. Boleh jadi juga dia terlupa. Maknanya kalau lagu tu duduk pada Yahya, duduk pada Yahya. Kemungkinan tadi duduk pada Yahya. Tetapi syarih kita ni, pengarang Badrul Majhud ini, dia kata Muslim dalam sahihnya. Jadi Abu Daud kata ni tidak berapa muktamad lah, tidak berapa muktamad. Dia kata Muslim dalam sahihnya, dia kata gini, Muslim kata wazada Ishaq fi riwayatihi hadits Ma'mar wa Syaiban hatta tarawni qad kharajtu. فهذا يدل على أن الحصر ممنوع، فإن في حديث شيبان برواية إسحاق بن إبراهيم هذه الزيادة مذكورة. Ishaq dalam riwayat dia, dalam dia mengemukakan riwayat Ma'mar ni, riwayat dia terhadap hadis Ma'mar dan Syaiban, dia sebut hatta tarawni qad kharajtu. Ini bermakna apa yang disebutkan oleh Imam Abu Daud. Dia kata lam yadhkur qad kharajtu illa Ma'mar. Ini dengan lafaz hasar itu, dengan lafaz terhad. Hak ni saja. Dia ni saja yang meriwayatkan lagu tu. Saja tu tidak berapa tepat. Sebab apa? Bukan dia saja, bukan Ma'mar saja yang telah meriwayatkan daripada Yahya, tetapi Syaiban juga. Syaiban juga. Maknanya dua orang. Apa makna Imam Abu Daud kata tak ada orang lain kecuali hak ni seorang? Sedangkan Imam Muslim kata Ishaq menambahkan dalam riwayatnya
terhadap hadis Ma'mar dan Syaiban, hatta tarawni qad kharajtu. Yang ni tambahan qad kharajtu ni ada melalui riwayat dua orang, bukan Ma'mar saja. Ada. Lepas pada tu kita kata Imam Abu Daud benar ni, itu soal lain. Sebab itulah kita kata dalam pengajian ini dia orang lain boleh pendapat, bagi pendapat walaupun imam besar pun dia boleh pahala dah, dia tu bahagia dia, tak apa dah, bahagia dia. Tapi bukan makna orang lain tak boleh dah, nak konsep dah. Misalnya sini ada orang kemudian ni, tapi dia konsep pun dengan kaedah dia ambil daripada Muslim, dia kata dalam Muslim ada lagu tu. Maknanya bukan Ma'mar saja yang meriwayatkan daripada Yahya ni, seperti kata Abu Daud, tapi Syaiban juga. Kedua-dua ni ada sebut qad kharajtu. Jadi Imam Abu Daud kata tak ada orang lain kecuali Ma'mar itu. Hasar itu tidak hasar hakiki. Gitu je lah kita boleh kata. Tidak hasar hakiki, tetapi orang panggil mengikut kaedahnya hasar idhafi. Tapi kalau idhafi pun apa makna? Sudah ada tu. Boleh kita kata mengikut setakat yang dia tahu lah. Sejauh pengetahuan dia tidak ada orang lain kecuali Ma'mar. Kalau gitu ya boleh terima. Dia nak ayat hak dia setakat dia tahu. Hak orang lain tak tahu. Orang lain Imam Muslim ada ayat. Imam Muslim. Mana itu? Ada lagi orang lain. Lepas pada tu riwayat daripada Mahmud bin Khalid qala hadatsana al-Walid qala Abu Amr itu sanad. Bila dia kata dia nak ayat sanad lain pula. Tadi dia ambil cerita ni daripada Mahmud bin Khalid. Mahmud bin Khalid ambil daripada Walid. Walid tu kata Abu Amr kata betis kata. Sanad yang kedua. Imam Abu Daud kata Daud bin Rushayd meriwayatkan hadis ni kepada dia. Dia kata Walid hak atas tadi, Walid telah meriwayatkan kepada dia. Wa hadza lafzuhu anil Auza'i. Ini adalah lafaznya. Lafaz Daud bin Rushayd, bukan lafaz Mahmud bin Khalid. Bukan lafaz Mahmud bin Khalid. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang, Mahmud bin Khalid Daud bin Rushayd Kedua-dua orang ni ambil daripada Walid. Walid ni ambil daripada Abu Amr. Abu Amr tu siapa? Auza'i. Hak tu lah lah. Hak tu lah. Auza'i ambil daripada Zuri. Tak apa dah, atas tu serupa, bawah ni. Imam Abu Daud kata hak ni lafaz ni, hak dia nak mari ni akan datang hadis ni, matan ni adalah lafaznya, yang ni lafaz Daud bin Rushayd, bukan lafaz Mahmud bin Khalid. Dia nak isyarat kepada betul riwayat mereka ni benda ni dah hak diriwayat ni, tetapi lafaz dia tu berbeza. Lafaz dia tu berbeza, makna dia tidak berbeza, makna dia sama, tetapi lafaz berbeza. Seringkali kita sendiri pengguna ataupun kita dengar orang bercakap, maksud dia sama, tetapi cara dia cerita tu tidak sama. Kita pun lagu tu. Kita pun kadang-kadang satu benda kita nak ayat, kadang-kadang kita ayat lagu ni, kadang-kadang kita ayat lagu ni, benda sama. Jadi bagi ulama hadis, benda lagu ni pun kena ayat. Tak boleh kita kata dua orang ni ambil, orang ni pun ambil, seolah-olahnya kedua-duanya lafaznya tu sama. Tak boleh lagu tu, tidak amanah orang panggil. Hak amanahnya lagu mana? Kena ayat. Hak ni lafaz apa? Sekiranya berbeza, walaupun makna dia tidak berbeza. Sebab apa? Sebab mengikut ilmu hadis ni kadang-kadang kita kata ya makna dia tu tidak berbeza, lafaz dia berbeza. Kita kata boleh jadi orang lain kata dah makna dia pun berbeza, oleh sebab lafaz dia berbeza. Boleh jadi satu orang kata makna dia sama, orang lain kata dah makna dia lain. Apa dia mau kata lain? Lafaz dia lah, cepat timur lah. Nampak lain.
Sebab tu kena ayat supaya orang boleh nilai pula kemudian. Oh cuma cara demo ni, cara ulama hadis ni memang cuma. Ini lafaz dia kata daripada Auza'i. Dia ambil dia daripada Auza'i. Beza dia nya hak ni Daud bin Rushayd dia ambil daripada Walid anil Auza'i. Dia tak ada sebut qala Abu Amr, tak ada. Dalam riwayat yang pertama dia ada sebut qala Abu Amr. Beza tu an dengan qala, beza. Mengikut ilmu hadis beza. Kalau qala makna yakin, dia yakin Auza'i itu telah kata lagu tu. Hak ni an. Belum tentu lagi Auza'i sendiri. Sebab kalau riwayat secara an-anah ni boleh jadi ada orang lain di tengah tu. Boleh jadi. Ada kemungkinan tu. Di mana dia tidak dengar secara langsung daripada Auza'i. Yang berkata begitu. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa sembahyang telah kanat tuqamu, diiqamatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani iqamat ni untuk siapa? Untuk makmum mari hak ramai ke? Kau untuk Rasulullah, hak tu imam tu. Jawabnya untuk tu imam. Apabila nampak tu imam mari baru qamat. Begitulah yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah nampak ni muazzin ni nampak, dia iqamat untuk Rasulullah. Sebab dia yang akan mengendalikan sembahyang. Dia akan jadi tu imam. Jadi iqamat tu untuk dia. Untuk dia tu bukan maksudnya tidak untuk makmum. Maknanya kena berpandukan dia. Tak boleh berpandukan kepada makmum seramai mana makmum pun. Kita tak boleh kata tengok dah ramai makmum, biarlah kita qamat lah. Tu imam tu dia gaduh lah pula. Mari biar dia gaduh lah. Dah kita qamat dah. Tak boleh lah kata. Tak boleh. Kita kena tengok kesediaan dia, bukan kesediaan orang lain. Itu maknanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li Rasulillah di sini maknanya lil imam lah, untuk imam. Itu makna li Rasulillah. Mana kepentingan dia tu diutamakan, kesediaan dia tu diutamakan, bukan orang lain. Besar makna tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk orang lain, tidak. Bila qamat tu orang pun mengambil tempat mereka. Mana cepatlah dalam masa yang cepat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tempatnya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tempatnya. Ini menunjukkan bahawa qamat itu sebaik sahaja nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi muazzin. Bukan tu imam tu duduk cacat dalam tempat sembahyang dia baru nak qamat. Tidak. Bila nampak qamat selalu. Bila qamat tu orang lain pun duduk dalam saf selalu. Ya betul berlaku selalu. Seperti di sini maknanya qamat tak habis lagi. Nabi SAW setelah orang berdiri ni baru mari, baru sampai di tempat dia. Kira-kiranya bila sampai di tempat dia mengikut tadilah. Kalau mengambil kira ada yang mengatakan qad qawatis salatu, Allahu akbar selalu, gitulah. Kalau tidak pun nanti sampai habislah. Sampai habis qamat tu. Walau bagaimanapun cepatnya makmum ni mengambil tempat tu, kita nampak di sini dulu lagi daripada Nabi SAW mengambil tempat dia. Mana dalam masa yang cepat, sebab qamat tu pun cepat. Seterusnya riwayat daripada Humaid, dia berkata saya telah bertanya Thabit Al-Bunani tentang seseorang yang bercakap selepas diiqamatkan untuk sembahyang. Yang ni dia tanya, bolehkah lagu tu lepas qamat tu nak kecek lagi, boleh ke tidak? Lepas qamat tu nak kecek lagi, boleh ke tidak? Anas pun kata pernah diiqamatkan untuk sembahyang, lepas tu ada orang mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pergi bersembahyang. Ni peristiwa ni berlaku ni selepas qamat. Menunjukkan lepas qamat boleh lagi bercakap jika perlu. Jika perlu. Kalau tidak makruh. Kalau tak ada apa-apa keperluan makruh. Tidak sampai ke peringkat haram, makruh. Tetapi
Kalau ada keperluan, ada hajat, boleh lagi bercakap. Di antara hajat itu, mengikut ramai ulamanya, iaitu dia kata, dia penderah kata, betulkan saf. Itu termasuk dalam hajat juga. Itu hak lain tu, percakapan lah tu, percakapan yang luar daripada semaya dan luar daripada iqamat tu, benda lain, suku sakat tu, tapi termasuk di dalam hajat, keperluan, tak apa tu. Hak tidak berkenaan dengan semaya pun. Kalau hajat orang lain, seperti di sini, orang lain mari royak gapo-gapo lah, perlu sangat, tak ada tunggu semaya, tak apa. Sebab apa? Sebab kalau tunggu semaya boleh jadi baca panjang ke, sedangkan benda ni perlu segera royak dululah, jadi dia boleh baca rekas. Dia nak tanya balik apa sebab gapo-gapo, boleh lah. Ini menunjukkan lepas qamat tu boleh lagi bercakap. Bagi orang-orang yang mengatakan takbir untuk sembahyang ni selepas selesai iqamat, salah satu dalil dia hak ni, dia tak terima orang yang kata qad qamatus solatu qamat lalu. Kalau lagu tu tak ada lah ni orang ni nak tanya, nak sekat ni. Yang berlaku di sini selepas qamat baru mari. Berlaku di sini selepas qamat baru mari. Makna ketika qamat tak habis lagi tu tidak akad takbir lagi, kata dia. Kalau sudah akad takbir, bila kata qad qamatus solah tu, lagu mana nak kecek ni? Lagu mana nak bercakap? Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika tak habis lagi qamat tu, dia tidak takbir. Takbir tu selepas tu. Maknanya orang ni mari selepas qamat tu, selalu mari. Dan dia tidak takbir lagi, tidak takbir lagi. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, iaitu apabila sudah orang tu pergi selesai, adakah qamat lain atau tidak? Dalam hadis ini tak ada disebutkan qamat semula, tak ada lah, qamat tadi lah, kecuali kalau lama sangat. Itu perincianlah perbahasa ulama ni. Kalau lama sangat terpisah tu, barulah qamat lain. Kalau tidak lama, qamat tu juga. Ataupun setengah ulama mengatakan kalau lama pun sudah qamat dah, tak payah qamat lain pada waktu. Tapi kita kena tengoklah lama tidak lama ni. Lama tidak lama ni atas kita rasalah, atas uruf lah, atas uruf. Dalam riwayat satu lagi tu, siapa lama jenera tu menunjukkan lama. Dalam riwayat satu lagi yang kita baca dah tadi, menunjukkan lama. Situ pun tak ada sebut qamat pula, menunjukkan kalau kita tidak qamat pun tak apa dah kalau sudah qamat. Itu pegangan bagi orang yang mengatakan kalau sudah qamat walaupun lama pun tak payah qamat lain dah. Dia pegang dengan tu. Gitu. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Kahmas ini, dia kata pernah dia bangunlah untuk pergi sembahyang di Mina. Ketika tu imam tak keluar lagi. Imam tak keluar lagi. Lalu adalah di antara kami tu yang duduk. Lepas tu ada seorang syekh daripada ahli Kufah kata, "Apa yang membuatkan kamu duduk ni? Yang duduk ni apa?" Saya pun kata, Ibnu Buraidah kata, ini termasuk dalam samud. Samud yang tersebut dalam ayat Quran tu, maknanya yang dilarang lah, makna berdiri gitu tu. Ibnu Buraidah sahabat tu lah, anak dia kata, sebab dia kata ni diri ni untuk menunggu imam ini termasuk dalam samud yang dilarang. Mana sesoalannya Ibnu Buraidah ni menganggap diri menunggu imam ni lama tu
Itu makruh ataupun dilarang. Sebab apa? Ada diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa dia keluar ketika tu orang duduk berdiri tunggu dia untuk sembahyang. Dia pun kata, mali arakum samidin, kerana aku nampak kamu ni samidin. Samud itu makna daripada samidin. Kerana aku nampak kamu ni samidin. Samid itu maknanya al-muntasib, mana berdiri tegak. Idza kana rafi'an ra'san, dengan mengangkat kepala. Nasiban sadrahu, yang dengan betul dada. Itu nasib. Apa ni? Samid. Ibrahim An-Nakhai juga ada diriwayatkan, dia berkata, para sahabat dulu tidak suka seseorang itu menunggu imam sambil berdiri. Mereka kata itu adalah termasuk dalam samud. Samud ini asalnya tersebut dalam Quran, iaitu wala tabkun wa antum samidun. Wala tabkun wa antum samidun. Kamu tidak menangis dan kamu berdiri tegak. Dalam kitab ni dia ada. Mereka, yakni ulama, muka surat 121 bawah tu, mereka berselisih pendapat tentang tafsiran samud itu kepada beberapa pendapat. Yakni isyarat kepada samud ini, samud hak dilarang ni, mana dia isyarat kepada dalam Quran itu, iaitu mengangkat kepala dengan takabur. Asal maknanya. Jadi hak ni apakah ada makna takabur begitu? Ialah maknanya ada dinukilkan daripada salaf mentafsirkan perbuatan berdiri menunggu imam itu termasuk dalam samud. Walaupun asal makna dianya tidak gitu, sini tidak ada maksud takabur ke apa, tetapi ada yang memberi makna begitu. Jadi asal makna dia tu tidak gitu. Dalam ayat tu kalau nak kait ke 100% betul, ambil daripada situ, dah ayat tu tidak maksud gitu. Tetapi salaf ada yang faham termasuk dalam samud itu. Sebab asal makna dia nya, kalau dia ambil sini, muka kitab ni dia orang ahli India kan, dia terjemahlah. Cuba kita perhati bawah tu, wala tabkun wa antum samidun. Jelas daripada terjemahan ni pun bukan dengan makna diri untuk tunggu untuk imam sembahyang itu makna yang samud yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Tidak makna begitu. Sebab dia kata और तुम खौफ अजाब से रोते नहीं हो और itaat से तकब्बुर करते हो. Dan kamu tidak menangis kerana takutkan azab Allah, dan kamu bertakabur, yang menyombongkan diri daripada mentaatinya. Itu maknanya samud itu, maknanya menyombongkan diri, tak se ibadat taat kepada Allah SWT. Itu makna samud itu. Tetapi apa yang disebutkan begini, makna ada di antara salaf itu yang memakai samud ni dengan makna salah satunya dengan makna berdiri menunggu itu iman, dengan makna itu. Syekh tu pun kata kepada aku, Abdul Rahman bin Auf saja telah meriwayatkan kepada saya daripada Bara bin Azib. Dia kata kami dulu berdiri dalam saf di zaman Rasulullah SAW lama sebelum Nabi SAW bertakbir. Dia kata Nabi SAW bersabda, Allah SWT dan malaikat dia berselawat kepada orang-orang yang duduk dalam saf yang pertama. Duduk dalam saf yang pertama. Dan tidak ada satu langkah yang lebih Allah SWT suka daripada langkah seseorang itu berjalan untuk pergi masuk ke dalam saf. Itu dalil dia je. Bara bin Azib kata dulu kita duduk di, tak ada siapa dia kata marah pun, tak ada siapa dia kata ini termasuk dalam samud pun. Tetapi kalau balik orang sebelah sana lah yang larang berdiri tu, dia boleh kata kalau iya pun hadis ni Pak Nabi SAW kata Allah Azza wa Jalla dan malaikat dia berselawat kepada orang yang pergi ke dalam saf. Pergi ke dalam saf bukan makna berdiri. Pergi duduk depan saf pertama tu duduk. Maksudnya suruh duduk, bukan suruh berdiri. Jadi kalau duduk tu, apakah makna kena berdiri baru boleh selawat tu? Baru diselawat? Baru dirahmati Allah dan malaikat dia?
didoakan oleh malaikat maghfirah kepada dia. Adakah makna begitu? Berdiri? Tak ada, tidak jelas tu. Hak kita nak ayatnya kena duduk. Tak kira dalam sah mana-mana. Dia awak mari berdiri lama. Lepas tu Allah SWT berselawat, malaikat juga berselawat kepada orang yang pergi dalam sah yang pertama. Mana syarat berdiri kau baru dia selawat tu? Tak ada syarat. Duduk dalam sah pertama tu perkara lain, berdiri tu perkara lain. Hak berdiri tu Nabi SAW larang dah. Kan dalam riwayat yang lain. Lepas tu hak ni kalau kita nak kira mana lebih kemah ni? Hak boleh berdiri lama dengan tidak berdiri, duduk. Hak mana lebih kemah? Lebih kemah hak tidak berdiri. Sebab apa? Tadi sudah ada dah riwayat yang terang. Hak ni hak kata ni Barak kata kami berdiri lama ni. Riwayat siapa? Riwayat daripada seorang Syekh min Ahlil Kufah. Siapa dia? Syekh min Ahlil Kufah tu siapa dia? Tak jelas, majhul. Bila majhul, mana riwayat tu tak kuat. Tak kuat. Hak tadi dia boleh royak. Anak Buraidah dia kata, riwayatkan kepada saya gini. Hak ni dia tak nak sebut. Dia kata Syekh min Ahlil Kufah. Syekh min Ahlil Kufah tu siapa? Kalau selagi tak jelas dia tu, tak boleh. Kita tak boleh mengutamakan riwayat itu yang menyebutkan berdiri itu. Apa ni? Hak tak boleh menterjemah kau tu daripada riwayat yang suruh duduk. Hak duduk tu lebih kemah lagi. Hak berkait dengan sah yang pertama dirahmati Allah SWT, itu bab lain. Bukan masalah berdiri. Nak pergi dalam sah yang pertama ke apa, hak tu Allah SWT paling suka, itu suku. Bukan masalah berdiri. Kalau iya pun. Jadi sini oleh kerana tidak terang siapa itu Syekh min Ahlil Kufah itu, maka cerita dia yang menyebutkan berdiri lama dan kononnya dikaitkan dengan Allah SWT dan malaikat berselawat tidak kuat. Tak kuat. Tak boleh dijadikan pegangan. Baiklah. Jadi tak boleh nak lawan dengan riwayat tadilah, la taqumu hatta tarawni, tak boleh lawan tu. Seterusnya riwayat daripada Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas, beliau berkata diiqamatkan untuk semaya, telah diiqamatkan untuk semaya. Lepas tu Rasulullah SAW duduk bercakap-cakap yang didengar seseorang lah fi janibil masjid. Nabi SAW baru pergi semaya setelah ada orang maknanya tidur. Bukan semua, bukan semua tidur tu, maknanya sebahagian daripada orang tu telah tidur, baru Nabi SAW pergi semaya. Nak ceritanya lama lah Nabi SAW duduk cakap tu. Tapi di sini tak ada juga menunjukkan orang tu duduk berdiri. Apa ni, tunggu Nabi SAW sampai berdiri, tak ada sebut. Mana bila qamat dah nampak Nabi SAW, dah kira-kira nampak Nabi dah lah, dah qamat dah ni. Jadi Nabi SAW katakan, bila kamu nampak aku, kamu berdiri. Jadi duduk diri gitu lah, tunggu dia. Jadi kalau lagu tu jenera belah cacat lah. Tak benar sabar lah. Tak benar sabar je duduk. Sebab itulah dalam syarah dia kata qa'idin, mana dalam keadaan duduk tu. Mana kira-kira duduk lah dah lama tu. Tidak kata bila nampak tu imam, lepas tu qamat dah ni, jadi kena berdiri. Tak juga. Maksudnya diri ni kalau sekiranya tu imam memang nak maksud sembahyang. Kalau lah dia ada apa-apa hal pula, kita boleh duduk, tak apa. Tu nak ayat sini. Boleh duduk. Tidak kata jadi kurang kau, jadi apa. Tak. Jadi bercanggah dengan hadis tadi kau. Tidak. Bahkan semua tu untuk pakai hadis semua tu lah. Hak tadi kata diri bila nampak aku. Tapi bila nampak aku pun, aku nampaknya tidak nak sembahyang lagi kerana sibuk dengan benda lain, tidak pula disuruh berdiri. Mana duduk tak apa. Misalnya sini, siapa tidur, siapa tidur, ada sebahagian daripada mereka itu tidur. Jadi mengikut zahir riwayat ini, tak ada diulangi qamat tu, tak ada, serupa dengan tadi. Dah hak ni lebih lama lagi. Siapa jenera ni, tak ada sebut qamat semula. Kalau ada qamat mesti telah dinukilkan, mesti ada riwayat, mesti ada riwayat.
Dalam riwayat Syu'bah daripada Abdul Aziz, dia ada menambahkan thumma qama fa shalla fama qama ila salah hatta nama al-qaum thumma qama fa shalla. Ada tambahan lagu tu. Lepas tu Nabi SAW berdiri, lepas tu dia pun sembahyang. Hadis ini juga supaya tadi menunjukkan bahawa selepas qamat tu boleh lagi bercakap-cakap jika perlu. Bukan kepada tu imam saja, makmum pun begitu juga. Jika perlu tidak makruh, kalau tidak makruh. Kemudian tak ada sebut di sini dalam riwayat ini orang hak tidur tadi pergi ambil air semaya. Pergi ambil air semaya. Ada satu perkara lain, tapi sini bukan tempat dia yang tidak tepat benar lah. Ada tempat lain tu memang bahas panjang lah situ, dan sepatutnya dibahas. Sini ni tidak lebih tepat lah untuk perbahasan tu. Walau bagaimanapun, bagi sebagai dalil sokongan lah bagi orang yang mengatakan tidur tu tidak membatalkan air semaya. Dia ambil dalil ni, salah satunya dalil sokongan. Bagi orang yang kata tidur tu membatalkan air semaya, dia ambil hak lain, hadis lain. Dia ambil hadis lain. Bagi orang yang kata tidak, salah satunya hak ni. Tapi orang yang kata batal air semaya, dia kata tak ada sebut, tidak bermakna, tak ambil. Sebab tu tak jelas juga di sini ni. Dia ada hadis lain yang menyebutkan mereka tak ambil air semaya. Mereka hak tidur tadi tak ambil air semaya. Daripada situ tu pening lah. Hak kata batal air semaya tidur ni, dia terpaksa kena takwil. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata kalau tidur tu, keadaan tidur tu lagu mana. Kalau tidur tu dengan duduk cokok tetap papai punggung gini, tak batal air semaya, dekuh pun. Itu sebabnya. Sebab dia tengok juga hadis tu ada tu lagu mana. Tak boleh tolak mentah-mentah gitu, tak boleh. Jadi masing-masing takwil lah. Orang dia kata mana ketahu duduk semua, takkan semua tu duduk betul gitu. Tak ada sebut. Tidur ni, keadaan tidur ni macam-macam. Orang kedudukan orang ni tidak sama. Mana ada dalam hadis yang kata dengan jelas kalau duduk lagu ni tak batal semai? Tak ada juga. Sebab tu dia boleh pergi jadi khilaf macam-macam tu. Ada yang kata hak tak batal semaya ni khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata tidak, hak tu hadis lagu mana nak buat tu. Mereka tu bukan dia, mereka hak tidur tadi tu tak ambil air semaya. Lepas tu dia tidak ayat pula. Tidur tu kedudukan lagu mana, tak ada ayat. Keadaan orang tidur ni mana boleh kita pastikan keadaan lagu mana. Sebab itulah orang ni kata gini. Imam Malik kata kalau tidur tu nyenyuk. Nyenyuk. Kalau tidur tidak nyenyuk, tak apa, kata dia. Lagu mana. Jadi masing-masing lah pendapat tu. Imam Abu Hanifah kata tidak nanti duduk papai punggung gini. Dia kata kalau dalam hayat orang semaya, dalam keadaan orang semaya, misalnya dalam keadaan rokok, tunggu duduk semaya pun tak batal, kata dia. Kalau luar semaya, dia duduk rokok, dalam keadaan rokok tu dia tidak semaya, tapi keadaan rokok tu dia jenera situ, dah batalkan semaya, tak batal, kata dia. Lepas tu kita kata tidak tetap apa-apa, tak cara tu pasal keadaan tu keadaan semaya. Lepas tu apa sebab tidak dalam keadaan semaya duduk rokok tu, rokok ke dia tak sesuai tu, kata dia tak sesuai tu. Molek kata molek itu cerita lain. Nak ayatnya hayat tu hayat semaya, ataupun dia duduk sujud, dia tidak sujud, keadaan tu seperti sujud. Lepas kita kata duduk agak dia sujud lagu tu, sujud ke siapa? Tak sujud sama siapa, tapi dia duduk lagu tu. Mana tetap papai punggungnya tungging ke tumor tu, tak batal semaya bagi dia. Sebab masing-masing lah tu tak tegas lah. Bila tak tegas orang ni pendapat gini, dia tengok dalil-dalil ni bagi dia ni tak apa tu terpulang pada masing-masing, khilaf lagi tak apa. Tapi kalau orang tanya mazhab ni lagu mana, itu soal lain. Mazhab ni lagu ni lah, kalau mengikut mazhab ni tak boleh lah kalau tidak lagu tu. Tu bab lain. Tapi kalau nak cerita pendapat banyak, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Seterusnya riwayat daripada Salim bin Nadhr, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diiqamatkan sembahyang dalam masjid,
Bila dia tengok orang sikit, dia duduk, tak semaya. Kalau tengok orang sudah ramai ada berkumpul, baru dia semaya. Baru dia semaya. Ni dalam riwayat ni kita cerita pasal perawi sikit lah. Perawi dia sebelum pada isi dia. Perawi dia ni salah seorangnya disebutkan di sini Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ni dia dengan Ibnu Umar dan lain-lain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sa'ad kata dia ni thiqah, sabtan, kukuh, kemah orang. Kathir al-hadis, banyak hadis dia, riwayat dia. Di tempat yang lain dia kata dia ni thiqah, qalilul hadis pula. Imam Malik mengatakan dia ni thiqah. Bahkan Imam Malik mengatakan, mengisyorkan orang kalau nak belajar sirah Nabi, maghazi, tentang maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia. Tidak ada orang yang lebih alim di Madinah ni tentang maghazi daripada dia. Tidak ada. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan lain-lain mengatakan dia ni thiqah. Lepas tu ada orang yang menyebutkan Ibnu Ma'in kata dia ni dhaif, tapi Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahzib mengatakan tidak sahih. Cerita kata Ibnu Ma'in kata dia ni dhaif tak sahih. Bahkan boleh dikatakan semua ulama sepakat dia ni orang yang kuat, orang yang kuat. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam Muwatta ada belakang. Semua ambil, semua hormat kepada dia. Imam Malik, Ibnu Ishaq tak sahih maghazi dia, tak sahih. Madinah juga tu, lu Madinah juga. Anak murid Zuhri juga tak sahih. Tapi Musa bin Uqbah dia begitu hormat, dia begitu mulia. Bahkan kalau orang tanya dia kata rujuk pada dia kalau dalam bab sirah, dalam bab maghazi. Tapi kitab dia tu tak ada. Kitab maghazi Musa bin Uqbah ni tak ada. Adanya di celah-celah kitab lah, celah-celah kitab lain, riwayat-riwayat gitulah, banyak riwayat dia. Terutamanya, jadi berdasarkan pendapat ulama ni, kalau kita tengok riwayat Musa bin Uqbah walaupun dalam kitab hadis, terutamanya berkenaan dengan maghazi, maknanya kedudukan dia tu tinggi. Kita kena utamakan riwayat dia tu lebih daripada orang lain. Itulah kaedahnya. Dah tak ada kitab dia, lagu itulah caranya. Riwayat hak dia terutama berkenaan dengan maghazi, semua ulama terima, kata lebih. Maknanya kalau ada beza hak dia dengan orang lain, kita kena terjihkan hak dia. Itu caranya. Lepas tu Salim bin Abi Nadhr, dia ni tak ada dengan Nabi SAW. Bermakna riwayat dia ni riwayat mursal. Riwayat mursal. Dia kata ketika didirikan sembahyang, yakni ketika dekat nak sembahyang, nak iqamat, hina tuqamus salah, ketika nak diiqamatkan untuk sembahyang dalam masjid, bila dia tengok orang sikit, dia akan duduk. Maknanya apakah dia biarkan muazzin tu qamat? Sini tidak menunjukkan begitu. Yani apabila sampai masa dekat nak qamat, dia tengok orang sikit, kira-kiranya dia tak sibuk qamat lagi lah, tak usah qamat lagi. Gitulah maksud dia. Bukan makna idza uqimatis salah, bila telah diiqamatkan, tidak tu. Ini hina tuqamus salah, yani dengan sirah mudhari', bukan sirah madi. Tadi madi, tadi sebut idza uqimatis salah, bila telah diiqamatkan untuk sembahyang, qamat dah. Ni dak ni hina tuqamus salah, bila nak diiqamatkan untuk sembahyang. Sebab itulah dalam syarah dia kata hina yaqrubu waqtu iqamatis salah, atau hina yuqimul muadzin lis salah, yani ketika dekat waktu nak qamat ataupun ketika muazzin nak qamat untuk sembahyang. Nabi SAW akan duduk, maknanya kira-kiranya dia akan royak kepada muazzin, tak usah qamat lagi lah. Bukan dia duduk tu gitu, tidak. Kalau dia duduk gitu boleh jadi muazzin akan qamat, muka tak tahu dia nak sembahyang selalu ke tidak. Kira-kiranya dia ada kata tak usah qamat lagi, tunggu, tak sembahyang. Apabila tengok orang ramai sudah berkumpul, baru dia sembahyang. Jadi baru sembahyang. Sembahyang ni tanpa qamat kah? Tidak, maksudnya dengan suruh qamat lah. Baru suruh qamat. Bila nampak ramai tu, baru suruh qamat. Hadis ini dan hadis-hadis seumpama ini, iaitu riwayat satu lagi, Musa bin Uqbah ambil daripada Nafi' bin Jubair,
Dia ni ambil daripada Abi Mas'ud Az-Zuraqi. Dia ambil daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, serupa dengan riwayat sebelum ni. Makna dia, lafaz dia pun serupa dengan hak sebelum pada ni. Jadi hak ni Imam Abu Daud nak ceritanya tidak mursal, tidak putus sanad dia tu. Bila tidak putus, kira-kiranya boleh pakai lah. Jadi seseorang tu imam tu, kalau dia tengok makmum kurang lagi, boleh dia pelewatkan sikit daripada hak biasa. Misalnya kita kata dengan melarang muazzin tu qamat, tunggu orang mari ramai, bila orang mari ramai baru suruh dia qamat. Boleh berdasarkan riwayat ini. Dan berdasarkan riwayat-riwayat ini dan seumpama ini, banyak lagi lah hak lain. Ulama-ulama yang mengatakan boleh ditakhirkan sedikit sembahyang, lewat sikit. Maknanya hak lebih afdalnya ramai bilangan jemaah. Mana lebih afdal? Ramai bilangan jemaah dengan sembahyang pada awal waktu. Mereka jawab lebih afdal hak ramai. Buktinya hak ni lah, Nabi SAW tunggu ramai. Kalau nak kira waktu, masuk dah, kira sembahyang lalu lah. Tapi dia tidak, dia tunggu. Ini menunjukkan lebih ramai itu lebih afdal daripada sembahyang di awal waktu. Pegangan mereka mana? Hak ni pegangan dia. Itu kelebihannya kita mengaji hadis ni, kita tahu orang yang kata gini, hak mana pegangan dia? Ni pegangan dia. Bagi orang yang mengatakan lebih di awal waktu, dia pegang dengan hadis lain. Dia pegang dengan hadis lain. Hak ni kata lewat pun tidaklah lewat sangat, tidak lewat sangat, lewat sikit, tidak lewat sangat. Dia pegang gitu. Kalau lewat sangat tu barulah cerita lain. Ni tidak lewat sangat. Walau bagaimanapun lebih baik awal waktu. Sebab itulah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau iman ni semaya lewat, kamu semaya dulu seorang di rumah. Menunjukkan dia nak suruh semaya awal waktu. Ada kelebihan juga, semaya dulu. Lepas tu kalau kamu pergi ke masjid, orang duduk semaya, kamu masuk semaya sekali dengan dia, jadi sunat. Kan ada dalam hadis banyak yang seumpama itu. Ini menunjukkan suruh jaga awal waktu. Walaupun awal waktu tu semaya seorang di rumah, tapi itu lebih afdal. Itu dia, sebab tu dia kata semaya awal waktu tu lebih afdal daripada hak jemaah. Hak jemaah ni lambat, sebab tu dia suruh semaya seorang dulu. Semaya seorang dulu, baru ni kita sudah bincang dah. Hak semaya seorang dulu tu, hak tu kau nak kira sebagai fardu kata, ataupun hak semaya berjemaah ni nak kira sebagai fardu. Macam-macam kan pendapat. Jadi kalau kita ambil pendapat orang yang mengatakan hak semaya dulu tu lah hak fardunya, jadi bermakna semaya seorang lebih afdal lagi. Apa lebih afdal tu? Sebab awal waktu. Sebab awal waktu itu. Walau bagaimanapun, hadis yang kedua ni, yang terakhir ni, walaupun kita tengok sanad dia tu muttasil, tetapi mengikut setengah-setengah ulamanya ada lagi dia pertikaikan. Tetapi kebanyakan ulama terimalah, pak terima ni. Bagi orang yang pertikaikan itu, dia pertikaikan kat mana? Abi Mas'ud Az-Zuraqi, hak bawah pada Sayyidina Ali itu. Situ orang yang dipertikaikan. Abu Mas'ud ni siapa? Abu Mas'ud ni siapa? Dalam takrib, Hafiz Ibn Hajar kata Abu Mas'ud Al-Ansari Az-Zuraqi majhul min ats-tsalitsah. Dah kalau majhul, maknanya walaupun bersambung nampak sanad ini, walaupun bersambung tidak sahih juga, sebab majhul. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dia ni Abu Mas'ud ni, yang sebetulnya sini silap ni, bukan Abu Mas'ud. Yang sebetulnya iaitu Mas'ud bin Al-Hakam. Atau kalau kita nak kata Abi Mas'ud, itu kunyah dia, nama dia Mas'ud. Lepas tu ada kau orang, dia tu nama Mas'ud, anak dia nama Mas'ud juga, sebab itu panggil Abu Mas'ud. Kalau tidak, apa makna Abu Mas'udnya? Mana anak dia nama Mas'ud? Dia Mas'ud dah. Ada kau orang nama lagu tu serupa? Ada. Walaupun dalam masyarakat kita kurang, kurang lah kata. Tapi dalam masyarakat Islam dulu, kalau kita perhati dalam sejarah ni banyak, setengah-setengah ulama tu 7 keturunan dia Muhammad belakang. Oh ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 7 keturunan. Banyak sekali kita dapati yang seumpama itu. Jadi kalau hak ni pun tidak pelik, tidak pelik. Dalam keadaan
ramai ulama mengatakan dia ni wujud. Macam mana kita nak kata dia ni majhul, tidak diketahui? Lepas tu dalam terjemah dianya, biografi dia, Mas'ud bin Hakam bin Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amir bin Zuraid Az-Zuraqi Al-Ansari Abu Harun Al-Madani. Dia meriwayatkan daripada mak dia. Mak dia tu sahabat Nabi SAW, dan dia meriwayatkan daripada Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Uthafah, dan seterusnya. Tapi itulah, mana kalau mengikut orang yang mengatakan majhul, mana sanad ni tidak sahih jugalah, tidak sahih jugalah. Tetapi kalau kita mengambil kira ta'addud turuq, riwayat ini ada banyak jalan riwayat dia, maka paling tidak dia naik kepada hasan. Dia naik kepada hasan. Kalau kita mengambil kira orang yang mengatakan dia ni tidak majhul, maka selesailah, tak ada jadi masalah. Bukan hasan, tinggi lagi pada hasan pun boleh, tak jadi masalah. Muka perawi-perawi dia tu tak ada hak tak boleh, tak ada hak tak boleh. Gitulah. Sebab tu babun fit tasydid fi tarkil jama'ah, wallahu a'lam.